mereka tak terima tawaran saya untuk tidak bertanding. Bersatu bukan Muhyiddin. Bersatu ialah satu perjuangan. Tapi kita terbentuk bukan saja boleh bertahan. Sudah membentuk kerajaan, lepas itu memenangi banyak kursi-kursi, itu bersatu saja. Pihak yang tidak memahami soal politik melihat itu satu perpecahan, itu satu perbalahan yang akhirnya parti ini akan ada setengah mendoakan supaya parti ini hancur. Dan saya tak terganggu dengan hal-hal sebegitu. Saya dah melalui proses politik ni hampir 50 tahun. Dia bagilah sebab mengata dia tak dapat peruntukan, tapi saya fikir lebih daripada itu. Dia bagi wang 1,000 ke 100,000 ke 1 juta ke depan. Kita tak harus dikaburkan dengan tawaran-tawaran sebegitu. Kita baru selesai mengadakan Perhimpunan Agung tahunan, satu perkara yang amat penting dalam mentadbiran parti, memenuhi apa yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Dah berjalan dengan begitu baik, tumpuan pada isu-isu politik semasa, ucapan dasar saya dan sebagainya. Jadi daripada situ saja saya melihat antara lain ialah kekuatan bersatu. Adanya ramai membincangkan isu-isu yang ada kaitan dengan soal perpaduan di dalam parti, isu-isu semasa yang ada kaitan dengan soal negara. Jadi bermakna tahap keupayaan pimpinan bersatu sudah sampai ke tahap yang agak tinggi. Bermakna mereka sedar dan tahu apa yang berlaku dan apakah asas dan cara yang kita harus lakukan untuk memperkukuhkan lagi perjuangan parti kita. Jadi situ kalau dilihat antara keputusannya ialah mereka tak terima tawaran saya untuk tidak bertanding. Saya sebenarnya dah membuat keputusan begitu supaya nak memberikan peluang pada barisan pimpinan baru ke hadapan untuk mentadbir menguruskan parti. Tapi tak apalah, saya menghormati permohonan untuk saya kekal menerajui parti ini. Jadi sebab itu bagi saya yang penting ialah bagaimana kita dalam tempoh 3 ke 4 tahun yang ke hadapan boleh perkukuhkan parti. Kita akan mengadakan satu retreat pimpinan tertinggi kita dalam beberapa hari ke depan untuk meneliti secara lebih terperinci apa langkah-langkah yang harus kita buat supaya bersatu dilihat lebih berkesan, lebih berpengaruh, menarik penyertaan dan sokongan ramai orang-orang Melayu dan juga bukan Melayu terhadap perjuangan kita dalam Perikatan Nasional sebagai contoh. Kita adalah rakan yang agak penting dan kita nak melihat dalam tempoh 4 tahun sokongan itu makin meningkat. Sekarang pun kalau lihat pada data pilihan raya yang lepas, terutama PRN yang baru lalu, didapati bahawa sokongan Melayu kepada Perikatan Nasional yang mana kita bersama dengan PAS berada di situ dan gerakan sudah meningkat ke hampir 70 ke 80%. Ini satu pencapaian yang tak pernah berlaku dalam sejarah mana-mana parti politik. Jadi kalau nak dikatakan bersatu tak berkesan, bersatu tak naik sokongan, kenapa begitu sekali besar sokongan? Tetapi untuk 3-4 tahun ni pastinya kita perlu perkukuhkan lagi. Selama mana saya masih diperlukan. Tetapi saya dah beritahu tadi bahawa bersatu bukan Muhyiddin. Bersatu ialah satu perjuangan orang Melayu. Dan sebab itu mereka bersama dengan saya ialah kena mendukung satu perjuangan yang suci dan murni untuk memartabatkan kedudukan Melayu, Islam, Bumi Putera dalam negara kita. Yang itu menjadi asas perjuangan saya sejak dulu dan saya teruskan dalam kepimpinan bersatu yang ada pada hari ini. Tapi pastinya tempoh masa tidak akan lama di mana peralihan kuasa akan berlaku dalam bersatu melalui sistem demokrasi, pemilihan dan sebagainya. Itu adalah satu yang diperuntukkan dalam perlembagaan kita. Persoalan berbangkitlah, bersediakah mereka? Sudah adakah orang? Banyak kata tak samalah Tan Sri. Tan Sri adalah Tan Sri Muhyiddin. Kalau orang lain yang ini ambil alih, dia tak sama. Saya fikir memang tak betul. Betul, tak sama. Tapi kalau saya tak mempercayai bahawa di dalam parti saya ada tokoh-tokoh
muda yang berwibawa dan boleh, susahlah parti kita. Saya tak boleh kekal lama-lama pasal saya fikir sudah sampai masa untuk satu barisan pimpinan baru mengambil alih. So it's just a tempoh masa, saya fikir mungkin setahun dua yang akan datang. Saya tak bolehlah nak mendabik dada. Di mana Bersatu sebelum ini? Berapa lama Bersatu dah ditubuhkan? 10 tahun, 20 tahun? Tak. Lebih kurang 7 tahun saja. Kalau ambil tarikh efektif sebenarnya lepas tubuh pendaftaran tu 5 tahun saja lagi. Kalau dibandingkan sebelum, berapa wakil rakyat kita ada dalam Bersatu waktu itu? 4-5 orang. Kalau baling banyak jatuh atas kepala, semua tak yang berhormat. Hari ini dalam majlis tertinggi saya baling je, baling macam batu kan. Bersuki, semua keliling tu dah jadi berhormat. Kita ada semalam hampir kalau taklah kerana 2-3 orang yang berhal tu, dulu 30 yang ahli parlimen. Sebelum tu kita ada berapa? Kemudian tu Adun. Sebelum tu ada 4-5 orang. Sekarang ini ada 60. Jadi kalau Adun dan juga ahli parlimen combine aja dah sudah 90. Nah, itu satu pencapaian yang agak luar biasa sebagai sebuah parti politik Melayu. Cuba cek rekod sejarah parti-parti politik Melayu lain yang terbentuk, berapa lama dia boleh bertahan. Tapi kita terbentuk bukan saja boleh bertahan, sudah membentuk kerajaan, lepas itu memenangi banyak kursi-kursi, itu Bersatu saja. Kalau combine dengan rakan-rakan kita dalam PAS, menguasai negeri-negeri yang ada di utara, banyak di kursi-kursi masuk Selangor yang kita dah menguasai jumlah yang besar. Jadi kalau itu sebagai satu ukuran, dan saya fikir itu tak boleh dinafikan, bermakna kita sudah sampai satu tahap kejayaan. Yang sedengar saya tidak adalah isu-isu besar. Ya, isu perbezaan pandangan tersatu itu biasa. Pasal parti kita ni agaknya bukan saja mengamalkan demokrasi, kita tak menghalang, menyekat. Tetapi mungkin pahaman pihak yang tidak memahami soal politik melihat itu satu perpecahan, itu satu perbalahan yang akhirnya parti ini akan ada setengah mendoakan supaya parti ini hancur. Pasal mereka melihat kita ini sudah jadi pencabar dalam arena politik negara. Memang kalau kita berada di sini dalam keadaan begini, ketokohan yang ada dalam kita ni, ada yang rasa sama ada orang kata jealous ataupun rasa tak suka kerana dia melihat kita sebagai satu. Tapi seharusnya pimpinan dalam satu tidak harus orang kata dipengaruhi oleh faktor-faktor sebegitu. Kalau dia balik semula pada asas perjuangan, maka itu tidak menjadi satu isu besar. Kalaulah kata saya, dan saya kata, saya dah tawarkan diri, let me go. Tetapi apa yang keputusan? Stay. Itu suara majoriti. Parti kita bertindak atas dasar suara majoriti. Demokrasi. Kalau ada dua, tiga, okey, 2-3 je. Tapi majoriti itu menjadi asas. Bukan? Itu amalan kita. Dan saya tak terganggu dengan hal-hal sebegitu. Saya dah melalui proses politik ni hampir 50 tahun. Dah tua dah, 77. Nak masuk 77 tahun bulan Mei ni. Jadi kenapa saya nak menjadi bahan yang menyebabkan perbalahan, perpecahan? Sebab tu saya dah anggap saya sebagai bapa. Dan banyak pun panggil saya abah. Kalau abah tu behave sebagai abah lah. Kalau ada dengar anak-anak tu bergaduh sama sendiri pasal nak merebut makan kuih apa semua sekali, kita beritahu lah, jangan gaduh. Semua orang ada bahagian. Sampai masa itu semua akan merasa. Tapi nak jagalah rumah tangga kita ni, politik kita ni supaya jangan dia berpecah. Itu yang penting. Satu tindakan yang amat tidak bertanggungjawab, yang tidak bermoral. Pasal mereka dipilih sebagai calon kita bertanding atas nama Bersatu dan Perikatan Nasional. Mereka di luar sana memilih dan mengundi mereka ialah atas asas perjuangan mereka dan keyakinan. Bukan sahaja dia saja sebagai calon, tapi perjuangan parti itu. Bersatu, Perikatan Nasional dan sebagainya. Jadi itu mandat. Jadi bila mereka mengambil tindakan, sesuatu yang memang umum tahu. Kita tak sokong Anwar Ibrahim pasal dia di pihak tanah yang kita tahu telah buat banyak perkara angkara dan perkara-perkara yang bagi saya tak selaras dengan asas perjuangan kita. Saya tak payah cerita detail tu, banyak perkara semua sekali itu. Dan tidaklah wajar seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional Bersatu memberi kesokongan pada pihak yang sebelah sana.
itu tak betul. So kena perbetulkan. Jadi itu kita dah nyatakan satu tindakan yang tak bertanggungjawab. Saya tak fikir itu sebagai satu amaran. Dia bagilah sebab mengata dia tak dapat peruntukan. Tapi saya fikir lebih daripada itu. Ada hal-hal tertentu yang sudah berlaku terhadap mereka-mereka itu yang menyebabkan mereka bertindak sedemikian. Tapi daripada sudut parti, langkah ini adalah langkah yang salah, yang tak bertanggungjawab. Sebab itu kita terpaksa mengambil tindakan dari sudut disiplin, menggantung mereka dan sebagainya. Yang berbaki itu akan tindakan yang sama akan dikenakan pada mereka. Ialah betul, mungkin itu dibuat oleh pihak di sana, menawarkan pelbagai-bagai. Saya diberitahu oleh beberapa pihak yang masih bersama dengan kita yang kata saya dapat tawaran itu sini, saya dapat tawaran itu. Bermakna ada satu macam usaha sungguh-sungguh dibuat oleh pihak sana untuk menarik mereka ke sana. Tapi bagi saya sebagai pejuang, dia bagi wang 1,000 ke 100,000 ke 1,000,000 ke depan, kita tak harus dikaburkan dengan tawaran-tawaran sebegitu. Nak dikata rasuah tak rasuah, tapi perjuangan kita bukan itu. Perjuangan kita di luar sana. Jadi tindakan mereka ni tak selari dengan asas perjuangan parti kita. Ya, tak boleh nak bagi sebab apa pun sekalipun. Bagi saya, no, it's not acceptable. Ya, itu langkah yang mutakhir yang kita ambil. Datuk Hamzah sebagai Ketua Pembangkang dah mengumumkan yang memberikan lebih banyak peranan kepada ahli-ahli parlimen tertentu untuk memimpin portfolio tertentu. Dulu ada, tapi sudah diperluaskan. Jadi ada lebih fokus kemahirannya pada ahli parlimen dan dia akan jemput juga ahli parlimen yang tidak memimpin mana-mana portfolio bersama-sama supaya dia lebih dapat memahami apa isu yang berlaku dalam negara, boleh membawa ke parlimen. Perkara itu kan ada apa dia politburo dia, dia punya biro dia, dan ini akan memberikan tahap kata profesionalisme kita. Penting bagi kita untuk menunjukkan bahawa Perikatan Nasional mempunyai ahli-ahli parlimen yang berwibawa dan boleh nak kata mereka boleh menjadi menteri apa semua sekali itu, itulah. Kita tak sebutkan kabinet bayangan, kita bagi dia portfolio, tapi nak bagi kabinet bayangan pun boleh juga lah.